Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita rahmatnya dan ni'matnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita semakin dekat dengan Ramadan Al-Mubarak. Tak sampai sebulan, 2 minggu lagi. Nanti kurang 2 minggu lagi kita akan masuk dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi dalam ruang dan kesempatan sebelum kita masuk bulan Ramadan, biasanya kita tengok nasihat sebanyak panduan-panduan yang pernah kita dengar sebelum daripada bulan Ramadan tahun lepas, dan biasa disebut tiap-tiap tahun bila menjelang bulan Ramadan. Mudah-mudahan dia menjadi peringatan kepada kita bersama. Bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu oleh setiap orang mukmin. Kerana bulan Ramadan ini rahasia yang besar. Banyak perkara yang terdapat kelebihan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan diturunkan kitab suci Al-Quran Al-Karim yang menjadi mukjizat paling agung kepada Nabi Muhammad SAW dan hudan kepada manusia, petunjuk kepada manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran Allah turunkan pada bulan Ramadan, pada 17 malam 17, siang harinya perang Badar berlaku pada bulan Ramadan, yang menjadi petunjuk kepada manusia sepanjang zaman. Dan Quran menjelaskan kepada manusia supaya manusia dapat beza mana yang betul dan mana yang salah, supaya dapat mengikut jalan yang betul dan menolak jalan yang salah. Ia memberi panduan kepada umat Islam sepanjang zaman. Dan bulan puasa ini merupakan madrasah, ibarat macam madrasah untuk melahirkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melahirkan orang bertakwa, sedangkan takwa itu sangat penting. Takwa sangat penting dan ianya merupakan bekalan untuk dibawa balik ke negeri akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa di atas kamu sebagaimana puasa itu telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum daripada kamu. Allah mewajibkan kepada umat Islam yang mukallaf berpuasa pada bulan Ramadan, dan umat yang terdahulu pun berpuasa juga. Nabi Daud selama sehari berpuasa, 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka, supaya dengan puasa ini menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu. Jadi puasa pada bulan Ramadan ini wajib. Jika sengaja tinggal puasa bulan Ramadan, saya saja tinggal puasa. Dan memang terdapat di kalangan Islam yang tinggal puasa, ada yang tinggal puasa pada bulan Ramadan. Tinggal puasa pada bulan Ramadan dengan tidak ada sebab, sesaja nak tinggal, maka jatuh dalam dosa besar. Jatuh dalam dosa besar kalau meninggal puasa itu dengan sengaja. Jadi puasa ini wajib kepada setiap mukallaf. Mukallaf di mana orang yang dah sampai umur, dah balik dan akal fikirannya waras, itu mukallaf. Kalau umur tak sampai lagi, maka tak cukup syarat mukallaf. Ataupun orang yang tidak waras akal fikirannya, umur 30 tahun tapi tak waras akal fikiran, itu pun tak cukup syarat sebagai mukallaf.
Dia mukallaf ini ialah orang yang dituntut supaya menjalankan kewajiban agama kerana dia sudah balik dan dia juga seorang yang berakal. Yang kedua, puasa yang diwajibkan oleh Allah SWT, puasa boleh lain pada dharma. Puasa yang dinazarkan, orang bernazar nak berpuasa, dia sakit 3 bulan, duduk di hospital dekat 2 bulan, berat sakitnya, dia pun bernazar, kalau penyakit aku disembuh, aku nak berpuasa selama 2 minggu berturut-turut, contoh. Maka kena puasa lah. Sebab nazar itu nazar yang baik, nazar yang bagus. Sembuh sakit nak berpuasa, kena berpuasa, kena berpuasa. Sebab dia bernazar dengan nazar yang baik. Tapi kalau nazar itu bercanggah dengan akidah, bercanggah dengan syariat, dengan hukum, maka nazar itu terbatal dengan sendiri. Nazar itu terbatal dengan sendiri. Contohnya, kalau aku sembuh sakit, aku nak minum setengah cawan Allah. Nak minum setengah cawan aja. Bukan saya setengah cawan, 1 sudu pun tak boleh. Minum sudu pun tak boleh. Setengah sudu pun tak boleh. Kerana itu ada ibu bagi segala maksiat dan diharamkan oleh Allah SWT. Jadi kalau nazar itu terbatal dengan sendiri. Terbatal nazar dengan sendiri. Begitulah contoh orang yang berwasiat, bercanggah dengan akidah, bercanggah dengan syariat, wasiat itu pun terbatal. Mau dia ada tanah dekat dengan surah apa, dia pun berwasiat pada anak dia, tanah mau kat surah itu mau beri pada orang nak buat tempat-tempat maksiat, tapi adalah maksiat apa pun, tempat judi, dia rasa apa, maka terbatal dengan sendiri. Pada tak surah berkendak pada tanah tempat ruang parking mau, masjid berkendak pada tanah ruang parking kata dia bernazar berwasiat supaya buat tempat maksiat dekat masjid, maka terbatal dengan sendiri. Anak tak payah guna wasiat ibu yang sama pahami. Kemudian yang ketiga, puasa kafarah. Puasa kafarah ni puasa yang didenda, kerana orang yang kena denda berpuasa. Denda berpuasa ni terbagi kepada beberapa perkara. Pertama sekali, suami isteri yang melakukan jima pada waktu siang hari di bulan Ramadan. Pada suami isteri yang melakukan jima di bulan Ramadan, maka kafarahnya, dendanya ialah berpuasa 2 bulan berturut-turut lepas daripada bulan Ramadan. Kalau dah habis 2 bulan, dia berhenti sekali, kena sama balik, start semula. Kena start semula. Yang ketiga, zihar. Zihar ni mana suami telah berkata kepada isterinya, menyamakan isterinya dengan ibunya. Suami menziharkan isterinya. Dia kata macam mana? Dia kata mukamu ni macam mukamu aku, hidungmu, pipimu, dagumu, dahimu macam aku. Suami berkata begitu kepada isterinya. Artinya suami menziharkan isterinya. Itu pun kena denda juga. Kena bayar kafar. Begitulah juga membabitkan kematian, pembunuhan. Walaupun tak sengaja, langgar mati, 3 beranak mati, 3 jalan lagi, bawa kata laju saja, menyebabkan kematian, kena bayar kafarah 2 bulan berturut-turut berpuasa, kerana melibatkan nyawa orang, mati 3 beranak, mati 3 beranak depan surga hidayah. Contoh. Itu mereka yang wajib menunaikan ibadat puasa, puasa kafarah dan puasa bulan Ramadan. Adapun mereka yang tidak wajib berpuasa, pertama sekali anak-anak yang belum balik tak wajib berpuasa. Tak boleh kita paksa dia berpuasa sebab dia tak wajib untuk berpuasa.
Tapi kan budak-budak ni nak berpuasa, baru 7 tahun nak puasa dia. Biarlah dia berpuasa. Dan dia cukup puasa sebulan, 7 hari cukup sebulan. Mak patut beri hadiah kepada anak yang boleh berpuasa sampai sebulan. Sampai sebulan dia berpuasa. Orang baru 7 tahun berpuasa. Gagahnya dia berpuasa. Walaupun tidak wajib, tetapi kalau dia nak puasa, dia nak puasa. Dia gagah. Jadi kadang-kadang tidak wajib berpuasa. Yang kedua, orang gila. Orang gila pun tidak wajib berpuasa. Kenapa? Kerana akalnya tidak waras. Tak cukup syarat sebagai mukallaf. Kerana akalnya tidak waras. Yang ketiga, orang yang hilang akal bukan kerana gila, tetapi kerana sebab-sebab yang lain. Umpamanya dia berlaku kemalangan dalam aksiden, kepala dia terlatuk dengan tiada terik, saraf di kepala dia mungkin rosak dan umpamanya hilang ingatan, pun tak wajib berpuasa. Kemudian orang tua yang bersyarat tua, orang 85 tahun letih, tidak ada daya upaya untuk berpuasa, maka orang tua yang berumur sedemikian juga tidak diwajibkan berpuasa, tapi kena bayar fidyah. Secupak sehari diberikan kepada miskin. Secupak sehari itu berapa? Diberi kepada miskin secupak sehari. Dalam kampung ada orang miskin, boleh beri juga kepada orang miskin secupak sehari, mencukupi sebulan. Kemudian yang kelima, orang yang sakit pada bulan Ramadan, duduk di hospital 5 bulan ini, sakit juga, doktor kata kena makan ubat 5 kali sehari. Doktor kata makan ubat 5 kali sehari, sakit juga. Maka mereka yang sakit ini tidak juga diwajibkan berpuasa pada waktu, tapi kena qadha sampai daripada tamatnya bulan Ramadan. Ditinggal puasa 5 hari kena qadha. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Rufi'al qalam an thalathati al-sabiyyi hatta yablugha an-na'imi hatta yastayqadha wal-majnun hatta yafiqa." Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Nabi kata macam mana? Diangkat tuntutan hukum daripada 3 golongan manusia, 3 macam orang, iaitu kanak-kanak tidak dikenakan hukum walaupun melakukan kesalahan sehingga dia itu balik. Kanak-kanak tidak dikenakan hukum, terlepas daripada hukuman. Yang kedua, orang yang tidur sampai dari malam. Jadi kalau orang tidur panjang, masa panjang dia tidur, sehingga tidak berpuasa. Misal kata, sahabat tak solat zuhur, tidur pukul 9, bangun pukul 5 petang, tinggal zuhur, dia tinggal zuhur, maka tidaklah dikira sebagai berpuasa kan tidur itu, tapi kena qadha, kena qadha. Dan begitulah juga mereka yang gila, sama asyik gila dalam masa gila, sehinggalah dia sembuh penyakit gila. Bila sembuh penyakit gila itu, maka dia akan dirinya diwajibkan menunaikan segala ibadat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara mereka yang tidak diwajibkan berpuasa. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, bila nampak ada bulan, kita tengok ada bulan, ataupun dengan kira falak pun boleh. Bila nampak ada bulan ataupun dari kira falaknya masuk dah 1 hari bulan itu Ramadan, maka kena berpuasa. Walau bagaimanapun, kadang-kadang itu ada masanya kita jadi batal puasa. Mungkin hari pertama kita tak ingat, ataupun sebab-sebab yang tertentu. Perkara yang membatalkan puasa waktu kita tahu dah, kita ingat balik untuk menjadi ingatan kepada kita bersama. Yang pertama, memasukkan sesuatu angin ataupun benda ke dalam mana-mana rongga di badan kita. Rongga di badan kita ni ialah hidung, telinga, mulut, dubur,
kemaluan kita itu dikira sebagai rongga. Jika kita memasukkan sesuatu ke dalam salah satu rongga yang disebutkan tadi, masukkan benda dalam telinga, dalam pamannya kita titik ubat dalam telinga, ataupun kita masukkan benda dalam hidung kita, masuk jenis cecair dalam hidung kita, maka boleh membuatkan puasa kita jadi batal. Memasukkan sesuatu benda ke dalam hidung, ke dalam telinga dan rongga-rongga yang lain tadi boleh menyebabkan puasa kita jadi batal. Dan kalau cocok waktu siang hari pada dalam Ramadan, masuk ubat dalam tubuh, kita klinik dia cocok secara, ataupun masuk air dalam tubuh ni tak cukup, kering tubuh, masuk air, cocok memasukkan ubat dan seumpama di dalam tubuh, tidak membatalkan puasa. Sebab apa? Sebab dia bukan rongga. Sebab dia bukan rongga. Cocok bukan masuk ke dalam tubuh itu, bukan lagi hidung. Bukan masuk ubat ke hidung, bukan masuk ubat ke telinga dah. Tapi masuk ubat ke kulit bukan rongga. Maka cocok itu injek jarum di dalam kulit itu tidak membatalkan puasa. Yang kedua jima bersetubuh pada bulan Ramadan suami isteri menyebabkan puasa jadi batal, dan kena denda 2 bulan berpuasa berturut-turut sampai tamatnya bulan Ramadan. Dan gila itu batal puasa. Yang ketiga sengaja muntah, dia kawet jari dalam tekak dan muntah, ataupun dia cium benda tercair dalam teh, dia tahu dah cium dan dia boleh menyebabkan dia muntah, dia cium juga dan muntah dengan sebab cium itu pun boleh menyebabkan batal puasa. Kerana sengaja kawet jari dalam tekak, sengaja cium benda cair yang boleh menjadikan dia muntah. Tetapi kalau muntah tidak sengaja, tak apa. Orang perempuan yang arahan umpamanya, dia mengandung arahan. Orang perempuan biasalah bila mengandungi arahan, muntah ni biasa bagi orang. Muntah bukan sengaja muntah, tidak apa, tidak membatalkan puasa. Orang perempuan yang tak sengaja muntah kerana arahan, maka tidaklah membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Yang keempat, istamna. Istamna ni biasa di kalangan orang muda. Dia nak seronok-seronok, iaitu mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri. Dia mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri kerana untuk seronok-seronok, boleh membatalkan puasa. Dan dari agamanya berdosa. Dari agamanya berdosa. Kalau tanya doktor kata mengganggu kesihatan. Katanya ahli psikologi, dia kata boleh menjadi gangguan pada jiwa. Boleh jadi gangguan pada jiwa. Ini istamna, membuatkan imani dengan tangan sendiri, batal puasa. Yang kelima, haid dan nifas. Orang perempuan tahu kadang cuma kita sebut je. Dua haid pada bulan Ramadan batal puasa, ataupun nifas ni darah yang keluar mengiringi kelahiran anak. Bila seorang itu melahirkan anak, maka akan diiringi dengan darah nifas lepas pada itu. Maka darah ini menyebabkan batalnya puasa. Yang keenam, hilal. Kalau bila biasa itu dia bila straight. Ada pun orang gila babi. Dia gila babi ni sekali-sekala. Istilah doktor dipanggil sawah. Gila babi ini dia mari sekali-sekala. Kalau kebetulan mari pada ketika dia sedang berpuasa, batal puasa, batal dia berpuasa. Gila babi. Yang ketujuh, murtad. Murtad batal segala-galanya. Murtad ni maknanya keluar dari Islam, ataupun akidah dia jadi batal dengan sebab perkataan dia ataupun perbuatan dia. Misal kata hukum wudu
dah sesuai ada zaman tadi. Dah ada hukum dia cakap lagi tu. Dia kata hadis Nabi balik pakar tadi menyebabkan pecah belah masyarakat. Baca Quran itu boleh membatalkan akidah. Begitulah juga dari segi perbuatan. Dianggap kepada yang lain daripada Allah SWT. Di kubur dianggap pada batu lisan, disujud pada batu lisan, ataupun dia menyembah pokok kayu umpamanya, ataupun lain-lain lagi lah. Jadi menyembah yang lain daripada Allah dari segi perbuatan boleh menyebabkan terancamnya akidah, batal akidah. Muslimin muslimat yang menghormati sekalian, perkara yang patut kita jadikan juga peringatan kepada kita bersama pada bulan Ramadan ini ialah amalan-amalan sunnah pada bulan Ramadan. Kita dalam apa pun sunnah ini dijadi pembantu. Kadang-kadang hak wajib itu pula modal kita berniaga. Bila kita berniaga balik modal tu mana untuk ada dapat tak rugi tapi balik modal bagi. Tetapi bila amalan sunnah ini kita lakukan, dia menjadikan keuntungan dalam ibadat yang kita lakukan itu. Biasa pada hari pertama bulan Ramadan banyak orang terlupa. Masuk dapur nampak nasi, makan nasi. Minum air pula segala. Nampak 3 butir bisa jalan badan, 3 butir muat dalam mulut. Maka tidak batal puasa kerana hari itu dia terlupa. Sesuatu yang terlupa tidak kira atau tak kira. Orang yang buat sesuatu kerana lupa, Allah tak kira. Puasa yang tidak batal, peluknya kenyang, pahala dapat. Pahala dapat, peluk kenyang, puasa tidak batal. Kerana dia terlupa. Jadi amalan-amalan sunnah pada bulan Ramadan ini, yang pertama sekali, makan sahur. Nabi makan sahur, sahabat Nabi makan sahur, dan orang mukmin makan sahur. Tak banyak pun dapat, walaupun sekeping roti pun dapat. Dengan setengah gelas cawan, dengan setengah cawan air kosong pun dapat. Yang penting sahur, untuk kita mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahur ini dia bukan ketika pagi. Kalau ketika pagi itu makan dengan malam pagi. Sahur ini dia dekat dengan masa waktu subuh, dekat dengan nak terbitnya fajar shadiq. Nabi kata tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Nabi kata sahurlah kamu, sesungguhnya pada makan sahur itu ada berkat. Ada berkat pada makan sahur. Dalam hidup kita di 2 perkara kita nak, atas dunia dan akhirat. Pertama, atas dunia kita nak hidup yang berkat. Yang kedua, kita nak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirat tentulah kita nak rahmat Allah. Jadi makan sahur ni Nabi kata berkat. Dapat berkat makan sahur. Dapat berkat makan sahur. Orang hidup berkat, orang hidup dalam keadaan aman, rumah tangganya bahagia, anak-anaknya baik, jiran-jirannya baik, dapat rezeki yang halal. Tanah kacang, tanah timun ya, tapi timun ke 4 kali lah. Boleh timun ke 4 kali lah. Mana ada keberkatan dalam dia mencari rezeki. Kita nak berkat. Kemudian yang kedua, amalan sunat yang kedua pada bulan Ramadan ini ialah segera berbuka puasa bila masuk waktu berbuka puasa. Jangan berlengah. Masuk waktu, jangan berlengah. Segera berbuka puasa. Segera berbuka puasa. Ada orang tu dia berlari dengan kucing dia. Sampai 3-4 minit puasa masuk hotel juga. Berbuka puasa masuk datang berbuka puasa tidak main lagi. Sampai 3-4 minit lewatnya berbuka puasa. Bila melewat-lewatkan berbuka puasa jadi makruh. Jadi makruh melewat-lewatkan berbuka puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala la yasalun nas
bi khairin ma anjilul fitr. Nabi kata, sentiasa manusia itu tinggal dalam kebaikan selama mana mereka segera berbuka puasa. Orang yang segera berbuka puasa, bila masuk waktu berbuka puasa, dia mendapat kebaikan. Selama-lamanya dia mendapat kebaikan. Bagi mereka yang segera berbuka puasa bila masuk waktu berbuka puasa. Tapi jangan jawab salah pula. Ada seminit lagi tak masuk waktu, dia kuat dalam mulut. Pecah orang dia dalam mulut tu. Dia tak tahu dia batal puasa. Belum masuk waktu, kuat dalam mulut, batal puasa. Kemudian sunat yang tiga, mentakhirkan makan sahur, merambatkan makan sahur. Merambatkan makan sahur iaitu hampir dengan waktu terbitnya fajar, hampir dengan masuknya waktu subuh. Pernah seorang sahabat Zaid bin Thabit bersahur bersama dengan Nabi. Orang tanya Zaid, mau sahur dengan Nabi ini, lepas sahur itu jarak dengan waktu masuk waktu subuh sepanjang mana? Kata Zaid bin Thabit, sempat baca Quran 50 ayat. Kalau Fatihah 7 ayat, 2 kali Fatihah baru 14, 3 kali 21. 50 ayat Quran sempat dibacanya selepas daripada makan sahur dan masuk waktu subuh lepas. Artinya tak tahu mana jarak antara makan sahur dengan waktu subuh. Tak panjang mana. Itu sunat kita mentakhirkan. Sunat kita mentakhirkan sahur dekat dengan terbitnya fajar ataupun dekat nak masuknya waktu subuh. Yang keempat, meninggalkan perkara-perkara kecil pada Ramadan. Cakap kosong dan sia-sia. Contoh, ada comok di kedai kopi sepagi-sepagi. Bulan Ramadan ada comok kedai kopi. Kalau baca Quran, api dekat separuh juz, setakat habis separuh juz dan lagi. Tapi comok-comok kedai kopi, duduk lantar kat kedai kopi. Ataupun duduk depan TV, duduk tengok cerita-cerita yang cerita kartun. Apa boleh duduk tengok tu? Orang tua tengok cerita kartun, itu tidak memberi manfaat. Lebih baik lagi kalau ngumpat pada bulan Ramadan. Ngumpat menceritakan keaiban orang pada bulan Ramadan. Ngumpat ni bahaya lah. Soal ngumpat ni termasuk dosa yang berat. Ngumpat ni termasuk dosa yang berat. Yang kelima, memperbanyakkan baca Quran pada bulan Ramadan, kerana Quran turun pada malam 17 Ramadan dan mereka turun ajar Nabi baca Quran pada bulan Ramadan. Kita baca Quran dah tiap-tiap hari pada bulan-bulan yang lain. Bulan ni pun kita baca Quran, hari-hari kita baca Quran. Tetapi bila masuk bulan Ramadan, kita perbanyakkan bacaan Quran. Kita perbanyakkan bacaan Quran pada bulan Ramadan. Ada orang yang boleh tamat sampai 3 juzuk dan 30 juzuk 3 kali khatam pada bulan Ramadan. Ada orang hebat kan? Khatam 2 kali pun hebat kan? Setidak-tidaknya kita ambil masa untuk khatam sekali pada bulan Ramadan. Sekali pun hebat juga. Sekali pun hebat juga. Jadi baca Quran pada bulan Ramadan. Kemudian yang keduanya, memperbanyakkan sedekah. Bulan lain pun kita banyak sedekah. Bulan Ramadan pertingkatkan lagi sedekah kita pada bulan Ramadan. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, manakah sedekah yang paling baik? Sahabat Nabi, An Anas radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ayyu sadaqah afdalu? Qala sadaqatun fi Ramadan. Daripada Anas berkata ditanya orang Nabi, ya Rasulullah, manakah sedekah yang baik? Nabi jawab, sedekah di bulan Ramadan paling baik sekali. Sedekah pada bulan Ramadan sangat baik. Nabi macam angin, laju yang bersedekah pada bulan Ramadan. Nabi bersedekah pada bulan Ramadan. Jadi kita mengambil peluang untuk kita bersedekah pada bulan Ramadan. Kalau mana-mana masjid solat biasa pada bulan Ramadan, dia ada tabung hingga Ramadan.
Jadi kita pakai istilah dalam tabung itu untuk penggunaan solat, untuk penggunaan masjid. Tingkatkan sedekah pada bulan Ramadan. Yang ketujuh, solat tarawih. Solat tarawih ditambah bulan lain, hanya ada pada bulan Ramadan saja. Solat tarawih hanya ada pada bulan Ramadan, tak ada pada bulan lain. Jadi kalau kita dengar rugi, ada komite, ada sepanjang tahun. Komite itu sepanjang tahun. Kita boleh buat mansyak komite, tapi secomel-comelnya Nabi biasanya buat lepas dekat dengan hampir tutup waktu malam, dekat dengan waktu subuh tu Nabi komite. Boleh buat time tu, ataupun boleh buat lepas terawih komite. Comelnya di hujung malam. Nabi banyak buat komite ini di hujung malam. Sabda Nabi SAW, "Man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Nabi kata, barang siapa yang beribadat di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, maka diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang telah lalu. Dosa yang telah lalu. Yang ke-8, sunat yang ke-8, yaitu kita jaga orang berbuka puasa, ajak orang berbuka puasa di rumah kita, di masjid kita, di surau kita, ataupun di mana-mana. Walaupun sekadar sebuku nasi, ataupun sekadar sebutir kurma, tak apa. Sebab kita yang orang berbuka puasa ni, dia berpuasa boleh pada, dia boleh pada, kita pun boleh pada. Kita sendiri pula berpuasa boleh pada lagi, berganda pada bila kita jamu orang berbuka puasa pada bulan Ramadan. Kita jamu orang berbuka puasa kerana besar sangat pahalanya kita jamu orang berbuka puasa pada bulan Ramadan. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, saya setakat dulu untuk pagi ini sebagai tazkirah untuk kita ingat bersama. Saya pesan pada diri saya sendiri dan pada kakak sekalian, supaya kita masuk bulan Ramadan ini dengan jiwa yang tenang, dengan jiwa yang besar, dan kita beribadatlah amalan-amalan sunnah sebagaimana disebutkan tadi. Jadi setakat dulu, wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.